Dalam video kali ini saya akan share kepada korang macam mana korang boleh gunakan korang punya handphone untuk dijadikan sebagai kamera webcam. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Izwan Bakar. Seperti biasa, kalau korang nak grow channel YouTube korang dengan pantas, jangan malu untuk subscribe. Dan kalau tak segan, sila tekan button loceng di bawah sekali untuk dapatkan update terkini daripada saya. Mungkin ramai yang nak tahu macam mana korang juga boleh gunakan korang punya handphone untuk dijadikan sebagai webcam. Sebab apa? Sebab benda ni sangat penting untuk korang yang mana yang tak ada budget. Macam saya juga, saya tak ada budget. Saya gunakan handphone saja untuk dijadikan sebagai webcam, dan saya boleh gunakan handphone ini untuk saya buat video YouTube saya, dan ini hasilnya agak menarik juga. Yang kalau korang tengok sekarang ni ialah versi yang biasa tanpa edit, ataupun kalau korang nak edit supaya nampak lagi cantik pun tak ada masalah juga. Contohnya macam ni. Macam okey. Jadi kita akan teruskan dengan tutorial. Korang pergi ke Google, korang type ivcam. Korang klik dekat sini, bahagian nombor 1 ni adalah ivcam. Kemudian korang boleh tengok lah, ini dia boleh gunakan untuk iOS, Android. Korang boleh download untuk korang punya Windows, korang download for Windows. Kemudian kalau korang nak gunakan ivcam yang berbayar, korang boleh pergi ke link yang saya share juga dekat bahagian bawah ni. Korang boleh tengoklah harga ivcam. Harga dia adalah lebih kurang 10 USD lah. Hampir lebih kurang RM40 macam tu agaknya. Kalau korang nak dapatkan full version ivcam, korang boleh beli. Macam saya gunakan full version. Korang boleh baca lah dekat sini apa yang korang dapat, dan saya rasa agak berbaloi. Bila korang dah download, kemudian korang install. Macam saya dah install, jadi tak perlu install lagi lah. Kemudian korang boleh pergi dekat korang punya handphone. Contohnya macam saya gunakan Android. Korang boleh pergi dekat Google Play. Korang boleh type ivcam webcam. Korang boleh pilih. Kemudian korang boleh install lah. Macam saya dah install. Bila korang dah install, pastikan dekat korang punya handphone ni korang kena setting developer mode. Yang mana kalau korang tak tahu macam mana kita nak setting developer mode, ni saya tunjuk Android sebab saya gunakan Android. Korang boleh pergi dekat korang punya setting handphone. Setting handphone, dan korang boleh tengok dekat bahagian sistem. Kemudian about phone. Ini macam saya punya about phone lah. Kalau korang punya lain, tu saya tak pasti sebab saya gunakan Huawei. Saya akan tengok dekat about phone. Kemudian saya akan klik dekat saya punya build number. Kalau korang belum buat lagi, korang boleh tekanlah banyak kali dekat build number ni. Saya dah already enable developer mode, jadi saya tak perlu enable lagi. Kalau korang belum, korang boleh tekan banyak kali dan dia akan keluarlah untuk korang enable developer mode. Bila korang dah enable developer mode, korang boleh pergi dekat korang punya sistem lah, setting. Korang tengok dekat situ ada developer option. Korang klik dan korang scroll. Korang cari korang punya USB debugging. Kalau korang nak enable semua ni pun boleh, tak ada masalah, sebab saya pun buat semua ni. USB debugging tu saya enable. Korang akan connect korang punya handphone dengan korang punya PC ataupun laptop dengan menggunakan USB. Ni dia punya tips dia kalau korang nak dapatkan connection yang konsisten dan agak baik supaya tak lag semua. Korang boleh gunakan USB. Bila korang dah gunakan USB, korang cocok lah handphone korang dengan laptop. Dia akan keluar pop-up macam ni lah contohnya. Dia minta korang allow USB debugging lah. Korang klik lah situ, always allow from this computer. Lepas tu korang klik OK. Lepas tu apa yang korang boleh buat, korang pergi ke korang punya ivcam app. Korang klik, nanti dia akan buka lah macam ni. Kemudian setelah korang dah cocok USB dekat korang punya handphone tu, korang buka korang punya PC, korang open korang punya software ivcam. Kemudian korang akan nampak lah, kalau korang tengok kat bahagian bawah kiri tu dia tulis not connected. Kalau dah connected, kalau korang tengok kat situ dia ada tulis bawah tu USB, ni maksudnya dia connect melalui USB. Kalau korang tengok dekat bahagian bawah ni dia tak ada tulis USB, maksud dia connect melalui wifi. Jadi kalau korang tak nak dia connect melalui wifi, pastikan korang punya handphone tu, macam selalu juga saya buat, saya close wifi dan internet connection saya di handphone, kemudian baru saya connect melalui USB. Jadi pastikan kalau korang tak nak dia connect melalui wifi, korang kena offkan dulu korang punya wifi handphone ataupun internet handphone. Jadi saya dah ada satu webcam yang saya boleh gunakan untuk saya record video, dan saya boleh juga buat live. Jadi ni dah jimat masa, ataupun mungkin dah, kalau korang tak ada bajet, mungkin korang dah boleh gunakan handphone korang untuk dijadikan sebagai webcam.
Okay, dekat sini juga korang boleh setting korang punya IV cam kamera. Korang boleh tengok dekat bahagian kanan bawah ni. Kalau korang nak ambil gambar ataupun nak record video pun boleh, tak ada masalah. Korang klik pada bahagian setting ni. Okay, korang boleh tengok kat sini kamera setting dia. Macam saya biarkan lah. Okay, saya biarkan dia auto. Okay, sebab saya malas saya nak setting semua ni. Saya biarkan auto focus apa semua ni saya biarkan. Okay, kalau korang nak try control kat sini korang boleh gunakan, iaitu flash, lepas tu image ataupun video enhance. Okay, lepas tu flip, mirror ni pun boleh korang gunakan jugalah. Korang boleh pergi ke bahagian yang ada 3 garis ni. Okay, bahagian setting ni. Okay, dekat bahagian ni korang boleh ubah korang punya video size. Macam saya gunakan 1920 kali 1080p. Lepas tu FPS dia saya biarkan 60. Quality video high. Okay, ni saya biarkan semualah untuk saya dapatkan high quality. Okay, seterusnya kalau korang nak gunakan webcam ini, okay, ataupun kalau korang nak try record video menggunakan OBS, macam saya juga, saya record video gunakan OBS. Katalah saya nak streaming game ataupun saya nak stream live stream macam selalu saya buat tu, okay, saya boleh gunakan IV cam ni untuk jadikan sebagai webcam. Okay, jadi kalau korang nak belajar macam mana korang nak set up korang punya OBS ataupun korang nak set up korang punya Streamlabs, okay, korang boleh tengok dekat bahagian kad ni. Okay, saya ada share link untuk korang belajar macam mana korang nak set up korang punya Streamlabs OBS. Okay, korang boleh record video ataupun korang boleh live.